So, stop video dulu lah. Okay, sekarang jelas. Kalau jelas, tulis dekat chat tu jelas. Okay, so madam terpaksa off dulu video, maybe line tak berapa memberangsangkan. So, madam teruskan. So, untuk pembentangan penilaian pemarkahan untuk pembentangan, kita akan buat pada 22 September untuk pembentangan kedua. So, setiap kumpulan mesti telah bersedia dengan slide masing-masing dan juga semua ahli kumpulan perlu ada dalam pembentangan tersebut untuk penilaian pemarkahan bagi pembentangan yang kedua, assessment yang kedua. Okay. So, kita akan tengok untuk kita akan tengok slide yang telah dihasilkan oleh kumpulan yang telah mengupload slide mereka di Google Classroom. So, ada 2 kumpulan sahaja. Kumpulan lain lagi? Mana lagi kumpulan lain ni? Masalah kamu? Tak siap lagi ke? Kumpulan lain mana? Boleh respon tak kumpulan-kumpulan lain? Kumpulan A, Alicious, Ashwarya, Anastasia, Viviana, Nicholas Wan, Kenny, Walter. Dah siap ke belum slide untuk pembentangan? Ha? Madam, Dah siap ke? belum. Madam tak dengar apa yang kamu cakap ni. Belum, madam. Ha? Belum lagi? Belum lagi ke Kenny Kenny belum lagi ke? Ya, Tapi dah ada progress ke? Dah start buat ke? dah. Dah. Tajuk kamu memahami peranan individu terhadap diri keluarga dalam konteks pembinaan keluarga sejahtera kan? Betul tak? Ya, betul. Okay, tapi belum siap lagi So, okay, selepas kelas ini, siapa yang dah siap, kumpulan mana yang dah siap dalam minggu ini, madam bagi sampai hari Jumaat, kalau kamu nak madam komen, sila upload selewatnya pada hari Jumaat. Okay, so madam akan komen melalui Google Classroom di bawah slide yang anda telah upload. Yang tidak lagi upload pada hari ini bagi kumpulan-kumpulan lain. Kumpulan Mary Ming, Clarissa, Diana dan Katrina. Dah siap ke belum slide pembentangan? Kumpulan Mary Ming, Clarissa, Diana, Katrina. Dah siap ke belum? Dah, madam. Dah. Kenapa kamu tak upload dalam ni? Dalam GC? Line slow, madam. Line slow. Ha. Okay, kita tengok yang dah siap kumpulan Abacop. Memahami peranan diri sebagai penganut agama yang dipegang. Okay, Nicholas, Scott dan Jerry ada tak dalam ni? Godly, Nicholas, Scott dan Jerry. Masih ada puan. Okay, so madam akan komen slide ni. Okey, menjaga akhlak diri boleh diterima. Tempat ibadat. Okey. Peranan sebagai penganut agama yang dipegang. Okey. 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 Boleh tak letak perkara dalam ajaran Kristian tu?
Godly, Boleh buat. Nicholas. Okay, Boleh buat. satu lagi. Setiap pembentangan mesti ada kesimpulan So ini tidak lengkap tanpa kesimpulan. So mesti ada kesimpulan dan juga rujukan yang kamu gunakan untuk mencari maklumat ini. Okay, so sekiranya anda menggunakan rujukan internet, so seharusnya anda copy the link address dan letakkan di bahagian rujukan. Boleh? Boleh buat, boleh buat. Okay. Lain okay. So dan Alfred. Alfred. Masa apa ni? DGU tu sir. Ha? Madam. Oh, DGU. Joel, Balang, Joel Jelami, Wilfred, Clary, Lionel dan Exlisia. Okay, memahami peran individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di PKS. Okay, PKS tu, Madam nak kamu tulis dia punya ni lah, stand forward. Politeknik Kuching Sarawak. Tak nak tulis PKS macam ni Tulis peranan individu terhadap diri sendiri sebagai mahasiswa di Politeknik Kuching Sarawak. Jangan lupa setiap front cover mesti ada logo Politeknik. Okey, senarai nama ahli kumpulan, nombor pendaftaran ahli kumpulan masing-masing. Okey, dan nama pensyarah itu mesti ada berada di muka hadapan slide tersebut. Okey. Boleh tak kumpulan ni? Edit sikit bahagian front cover. Boleh? Seterusnya, pengguna berhemah, menimba ilmu, berprinsip sosial dan bertanggungjawab, kesihatan, beradab dan berakhlak, berfikiran positif. Rujukan ni sepatutnya berada di bahagian last. Okay, drag dia ke bawah. Okay. Berprinsip sosial dan bertanggungjawab, boleh. Ma. Tukar manfaat. Tak apa, kesimpulan baik. 4 kumpulan lagi belum. Okey. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya madam? Tolong mute sekejap. Okey, setakat ni ada soalan. Kalau ada soalan letakkan di bahagian chat kalau ada soalan. Kumpulan-kumpulan lain sekiranya anda mahu madam komen kamu punya slide tersebut sebelum kita buat pembentangan yang sebenar. Okey, anda dikendaki untuk uploadkan slide pembentangan anda di Google Classroom selewatnya pada hari Jumaat. Okey. And then kalau yang tak upload, jika berlaku kesilapan, kesalahan pada slide kamu, so madam akan potong saja markah dari situ. Okey. Okey.
berkaitan dengan nilai agama masyarakat Malaysia dengan kaitan sikit dengan tajuk budaya memahami dan nilai sebagaimana yang dipegang. Okey, saya nampak di hadapan anda. Kelas nampak tak skrin? Cuba baca sikit. Madam Katrina, apa yang kamu nampak dekat depan kamu? Katrina? Topik 2, madam. Nilai agama masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, nilai masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, dalam topik ini kamu dapat mengetahui tentang memahami sistem nilai mengikut agama, adat resam dan budaya masyarakat Malaysia. Dan juga kamu akan diterangkan berkenaan dengan sistem nilai dalam agama, iaitu berkaitan dengan agama yang dipegang oleh majoriti ataupun minoriti rakyat Malaysia, iaitu Islam, Buddha, Hindu dan juga Kristian. Dan juga dalam topik ini juga kamu dapat mengetahui tentang kepelbagaian adat resam dan budaya masyarakat Malaysia, iaitu dari segi adat resam bagi masyarakat Melayu, adat resam bagi masyarakat Cina, adat resam bagi masyarakat India dan masyarakat peribumi. Okey. So, Madam nak seorang baca. Claire, baca Claire apa yang ada dekat slide tu. Sistem nilai dalam agama. Okey, baca. Baca habiskah, madam? Baca habis semua satu slide tu. Islam iaitu Sam ataupun serah diri kepada Tuhan akan dibalas keamanan dan kesejahteraan. Yang pertama, agama rasmi Malaysia. Yang kedua, berpandukan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah. Yang ketiga, larangan hina agama lain. Yang keempat, menganjurkan persaudaraan sesama Islam dan bukan Islam. Yang kelima, nilai-nilai murni amalan dalam Islam iaitu keselamatan, keadilan sosial, keamanan, kesederhanaan, permufakatan dan berserah kepada Tuhan. Yang keenam, Nabi Muhammad sebagai contoh ikutan. Yang ketujuh, amalan berpandukan rukun iman yang keenam dan rukun Islam kelima. Okey, terima kasih Claire. So, kita akan melihat kepada agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia, terutamanya bagi masyarakat Melayu. Okey, Melayu adalah sinonim untuk menganut agama Islam. Tapi Islam ini bersifat universal, dia tidak tertakluk kepada mana-mana kaum. Dia tidak milik eksklusif mana-mana kaum, tapi ia bersifat universal. Okey, so berdasarkan bancian pada tahun 2010 yang telah dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, so didapati bahawa Islam ni merupakan satu agama yang dianuti oleh paling ramai penganutnya di Malaysia, iaitu sebanyak kira-kira 61.3%. So selebihnya ialah penganut agama lain, iaitu sebanyak 19.8% penganut agama Buddha, 9.2% penganut agama Kristian dan 6.3% penganut agama Hindu. So penganut lain-lain agama ialah 1.7%, serta sebanyak 1.7% penduduk Malaysia tidak menganuti apa-apa agama dan kepercayaan. So bagi rakyat Malaysia yang tidak menganuti apa-apa agama dan kepercayaan, kita panggil dia sebagai atheist. Okey, kalau disebut sebagai atheist, kamu kena tahu bahawa atheist ni ialah dia tidak berpegang kepada mana-mana agama ataupun kepercayaan. Okey, so Islam ini adalah antara salah satu daripada agama di Malaysia. Okey, dia diiktiraf di bawah perlembagaan, merupakan antara agama persekutuan, agama rasmi Persekutuan Malaysia. Okey, so orang Islam ini berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. So orang Islam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup mereka. Okey, melarang untuk menghina agama lain. So dalam masyarakat kita yang masyarakat majmuk seperti Malaysia, kita kena respect each other punya religion walaupun kita tidak beragama ataupun tidak berfahaman dengan agama tersebut, bagi mengekalkan perpaduan dalam negara. Okay, sebab itu agama ini adalah salah satu daripada isu-isu sensitif yang tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh dipersoalkan. Contohnya, kalau masyarakat Islam atau masyarakat Muslim, mereka akan meraihkan Hari Raya Aidiladha. So dalam perayaan Hari Raya Aidiladha, mereka akan
menyembelih lembu ataupun kipas ataupun kerbau sebagai salah satu simbolik peristiwa dalam ajaran mereka. So kita tidak boleh mempersoalkan, sebagai penganut agama lain tak boleh mempersoalkan kenapa perlu lakukan sedemikian dan sebagainya. Okay, sama juga dengan agama-agama lain. Contohnya dalam ajaran Hinduism, okay, ada satu perayaan dipanggil Thaipusam yang mana mereka akan membawa kavadi di badan-badan mereka, kan. Mereka akan membawa kavadi tersebut naik ke Gua Batu Cave, kan. So kita tidak boleh mempersoalkan kenapa agama tersebut uh, begitu sedemikian dia punya apa kepercayaan, kan. So seterusnya menganjurkan persaudaraan sesama Islam dan bukan Islam. So dalam keadaan masyarakat yang majmuk, kita tidak boleh lari untuk adanya satu elemen persaudaraan ataupun unity dalam di Malaysia itu sendiri. Okey. So nilai-nilai murni yang menjadi teras kepada ajaran Islam iaitu keselamatan, keadilan sosial, keamanan, kesederhanaan, permuafakat berserah kepada Allah. Dan ajaran Islam ini berpandukan kepada rukun Islam iman yang keenam dan rukun Islam ada 5. So Madam ajar kamu ni bukan Madam nak suruh kamu apa-apa. Ni belajar sekadar pengetahuan, kan. Sebabnya bila kita tidak mengetahui, so kita akan tend untuk berprasangka buruk ataupun assumption negatif kepada fahaman-fahaman agama lain, sebab kita tidak mengetahui ataupun kita tidak ada ilmu berkenaan dengan agama tersebut. Kalau rukun iman, apa itu rukun iman? So sebagai orang Islam dia berpegang kepada rukun iman. Okay, rukun iman tu apa? Rukun iman tu adalah kepercayaan kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada adanya malaikat, dia percaya kepada adanya kitab, dia percaya adanya rasul, dan dia percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar tu adalah apa? Okay, kodok dan qadar tu adalah dia percaya bahawa setiap apa yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada dia adalah mengikut kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah serba ringkas, secara ringkas saja berkenaan dengan rukun iman. Kalau rukun Islam tu apa? Okay, kalau ada orang nak tahu ke, kan, sebab Madam pun nak tahu juga berkenaan dengan ajaran-ajaran agama-agama yang dipegang oleh kamu, kan. So untuk rukun Islam ini, orang Islam dia berpegang kepada 5 perkara. Yang pertama, dia mengucap 2 kalimat syahadah. Okay, dia mesti bersolat, dia mesti berpuasa, dia mesti mengeluarkan zakat, dan dia pergi haji bagi yang berkemampuan. Itu adalah rukun Islam, ada 5 perkara. So ini adalah yang tadi tu. So seterusnya kita pergi kepada ajaran Buddha. Okay, Madam. Wilfred, baca Wilfred. Apa yang terdapat dalam skrin tersebut? On mic kamu. Okey, yang kedua adalah Buddha. Dengar, Madam? Dengar, teruskan. Okey, bukan Tuhan tapi falsafah ajaran Siddhartha Gautama 563 sebelum Masihi sebagai juru pandu guru untuk capai pencerahan rohani dan lihat kebenaran. Tumpukan aspek etika dan moral untuk membantu rohani jauhi sengsara dan capai kebudayaan sejati dengan usaha sendiri. Seterusnya adalah bersihkan dan latih minda, fahami kenyataan sebenar dan capai kebebasan dari sengsara serta amalkan hidup sederhana. Okey, seterusnya adalah 4 kebenaran Buddha. Yang pertama adalah hidup penuh sengsara. Yang kedua adalah ada sebab sengsara. Yang ketiga, perlu tamatkan sengsara. Dan yang keempat, cara tamatkan sengsara. Okey, kesengsaraan ditamatkan dengan melalui jalan 8 lapis. Terusnya, penganut juga mengamalkan 5 prinsip Buddha
yang merangkumi pemikiran, perasaan, dan tingkah laku moral seseorang individu. Hari Wesak diraihkan bagi memperingati kelahiran, kematian, dan pencapaian nirwana oleh Buddha. Okey, terima kasih Wilfred. Okey, so kelas kita pergi kepada next agama yang ada di Malaysia, iaitu dipanggil agama Buddha. Okey, so agama Buddha ini diasaskan oleh seorang yang bernama Siddhartha Gautama. Okey, pada tahun 563 sebelum Masihi. Okey, Siddhartha Gautama ini dikenali sebagai pemberi cahaya setelah beliau mendapat ilham, pemakluman atau pengajaran agung. Okey. Beliau adalah seorang putera raja, iaitu anak kepada Sudadana dan Maya. Okey. Semasa berumur 29 tahun, beliau telah keluar daripada istana dan melihat 3 penderitaan. Okey, dia melihat masyarakat ketika itu, dia keluar daripada istana. Okey, dia melihat 3 penderitaan, iaitu yang pertama adalah tua, yang kedua adalah penyakit, yang ketiga adalah kematian. So, untuk mencari jalan penyelesaian bagi ketiga-tiga penderitaan ini, iaitu tua, penyakit dan kematian, beliau telah meninggalkan segala yang dimiliki termasuklah anak, isteri, ibu dan bapa serta kemewahannya. Sebab dia adalah seorang putera raja kan. So, setelah Siddhartha Gautama ini mengembara selama 6 tahun dan bertapa selama 48 hari, beliau telah memahami bahawa penderitaan itu ialah lumrah kehidupan manusia. Okay, setiap manusia dia akan merasai penderitaan, kesengsaraan dalam kehidupan dia. So beliau juga menyedari bahawa pembebasan diri daripada penderitaan hidup cukup dengan melakukan sahaja. So menurutnya, untuk menghapuskan penderitaan, manusia perlu mempelajari dan melalui jalan 8 lapis mulia yang diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. So selain itu, beliau meneruskan pengembaraannya di serata tempat bagi menyebarkan fahaman Buddha. Okay. So 4 kebenaran Buddha, 4 noble truth dalam ajaran Buddha, iaitu yang pertama, hidup penuh sengsara. Okay, dalam ajaran Buddha ni mengatakan bahawa, sebab dia kata ada tiga penderitaan kan, tua, kematian dan juga penyakit. Okay, dia mengatakan bahawa yang pertama, hidup penuh kesengsaraan. Okay, penderitaan atau kesengsaraan hidup merupakan lumrah alam. So, duka ialah kelahiran tua, sakit, berpisah dengan orang tersayang, tidak mendapat apa-apa yang dikehendaki. Seorang akan tend untuk merasai penderitaan bila dia tak dapat apa yang dihajati. Bila dia tak dapat apa yang telah expectation dia. Bila tidak mencapai dia punya expectation, so dia akan tend untuk hidup dia akan merasai kesengsaraan. So yang kedua, ada sebab untuk kesengsaraan. So penderitaan manusia bermula daripada nafsu. Untuk memperolehi kekayaan dan keseronokan yang tiada penghujungnya. Okay, setiap manusia dia ada nafsu. Nafsu untuk apa? Nafsu untuk menjadi seorang yang kaya raya. Okay, nafsu untuk berseronok-seronok sampai tidak ada penghujungnya. Okay. So 3 aspek penting ialah penderitaan yang berkaitan dengan nafsu. Nafsu harus dilepaskan dan nafsu yang telah dilepaskan. Puncanya ialah bila dia nak mencari kekayaan, puncanya ialah kenapa dia nak memperolehi kekayaan. Okey, puncanya adalah dia menjadi seorang yang tamak haloba, menjadi seorang yang jahil, dia dengki dan dia benci. Sebab tu nafsu-nafsu yang tidak baik, nafsu-nafsu negatif ini perlu dibebaskan daripada hidup seseorang supaya ia bukan menjadi sebab untuk hidup dalam kesengsaraan. Okey, yang ketiga adalah perlu menamatkan sengsara. Okey, manusia perlu menghapuskan ataupun mengatasi nafsunya untuk mengelakkan penderitaan. So 3 aspek yang berkait dengan penghapusan duka, okey, telah disedari. So kita akan tengok bagaimana cara Buddha ini untuk menamatkan kesengsaraan. Okey. So, menurut ajaran Buddha, kesengsaraan ditamatkan melalui jalan 8 lapis. Dipanggil jalan 8 lapis mulia. So, dalam ajaran Buddha, jalan 8 lapis mulia adalah seperti yang pertama. Kejap
Okey, yang pertama adalah kefahaman yang benar. Memahami sesuatu terutamanya kehidupan. Seseorang manusia tu kena memahami kenapa dia hidup. Okey, kena mengetahui, melakukan penyelidikan dan tidak mudah percaya kepada seseorang. Yang kedua adalah pemikiran yang benar. Minda yang tidak terlalu terangsang dengan godaan terhadap kebendaan. Uh, apa tu? Bukanlah seorang yang tamak haloba, bukanlah seorang yang dengki kepada orang lain, bukan seorang yang benci kepada orang lain, kan? Mestilah niat dia adalah niat yang baik. Setiap tingkah laku dia adalah tingkah laku yang baik dari segi pertuturan dan juga kelakuan dia. Yang ketiga adalah dalam jalan 8 lapis mulia ini, yang ketiga adalah kata-kata yang benar. Maksudnya berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata. So, manusia biasanya tend untuk bila dia dalam keadaan marah, kan? Dia tend untuk mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang lain, betul tak? Betul kan? So, sebab itu menurut Buddha ni dia kata kita kena berfikir sebelum mengeluarkan kata-kata. Bertutur sesuatu yang benar, bersopan santun serta bercakap tentang sesuatu yang penting dan bermakna. Yang keempat, jalan-jalan 8 lapis mulia, tingkah laku yang benar. Mengetahui perkara yang patut dilakukan dan meninggalkan perkara yang dilarang. So, mengelakkan diri daripada perbuatan yang boleh mendatangkan penderitaan kepada orang lain. Okey. Yang kelima, usaha yang benar. Mencari nafkah tanpa mendatangkan keburukan kepada makhluk lain. Okey, mencari nafkah, mencari harta, mencari wang tanpa mendatangkan keburukan kepada orang lain. Contohnya memperdagangkan senjata, menyembelih binatang, menjual hamba abdi. Okey, menjual racun dan sebagainya. Yang keenam, kehidupan yang benar. Okey, hidup dalam keadaan yang sebenar, tidak mengimpikan sesuatu yang mungkin tidak dapat diperoleh serta hidup dengan menerima realiti. Okey, yang ketujuh, kesedaran yang benar, sedar dan segala yang dilakukan setiap masa sama ada kelakuan, pertuturan ataupun fikiran. Contohnya berwaspada agar kemalangan tidak berlaku. Okey, selalunya kita kalau kita memandu kan kadang-kadang kita tak tolong mute siapa yang buka mic tu. So, jika mengganggu orang lain. Tolong mutekan mic. Okey, contohnya berwaspada agar kemalangan yang tidak berlaku dan beringat selalu. 8. Meditasi yang benar. So, meditasi ni apa sebenarnya? Meditasi adalah untuk melatih fikiran kita ketika meditasi dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada satu objek. So, dengan mempraktikkan meditasi, manusia boleh mendalami diri, emosi, pemikiran dan perasaan. Okey, so itu adalah jalan 8 lapis mulia. So, prinsip-prinsip dalam agama Buddha adalah seperti berikut. Okey, dalam ajaran Buddha, siapa ada buka mic, sila mutekan dulu sebab jangan mengganggu. Okey, dalam prinsip ajaran Buddha, yang pertama adalah dia menghalang diri daripada perlu menghalang diri daripada membunuh makhluk hidup yang lain. Contohnya manusia dan haiwan. Yang kedua, perlu menghalang diri daripada mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Dia melarang untuk mencuri. Okey, mencuri ataupun merompak. Okey, mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Itu sangat-sangat dilarang dalam ajaran Buddha. Yang ketiga, menghalang diri daripada melakukan dan mengamalkan kesalahan seksual. Okey. Yang keempat, menghalang diri daripada berkata bohong ataupun menipu. Dan yang keenam, menghalang diri daripada mengambil bahan yang boleh memabukkan diri. Itu yang terdapat dalam ajaran Buddha. Okey, seterusnya adalah kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, so ini adalah jalan 8 lapis tadi yang Madam cakap. Dia ada 8 perkara untuk membebaskan diri daripada kesengsaraan hidup seperti mana yang terkandung dalam fahaman Buddha. Dan 5 prinsip mulia adalah 5 perkara yang dilarang dalam ajaran Buddha. Okey. So Malaysia ni anuti oleh mereka yang berbangsa Cina lah kan.
Okay, so bagi penganut Buddha merayakan hari Wesak. So hari Wesak ni adalah hari memperingati kelahiran, kematian dan pencapaian nirwana oleh Buddha. Okay, pengasas Buddha itu sendiri iaitu Siddhartha Gautama, hari kelahiran dan kematian dia. Kepada agama Hindu. So Madam nak Clarissa baca slide di hadapan. Okay, kalau ada soalan boleh tanya kat ruangan chat kalau ada soalan. Merupakan agama tertua di dunia yang tiada pengasas. Yang kedua, mengamalkan politisme, konsep banyak dewa, percayakan Tuhan Maha Esa yang mencipta, memelihara dan membinasakan sebagai kuasa tertinggi daripada dewa. Matlamat hidup untuk mencapai moksa bersatu dengan Moksa bersatu dengan Tuhan dan tiada dilahirkan lagi dengan cara elak dosa dan buat kebaikan untuk mendapatkan pahala. Kitab suci pertama Veda Dhammasara, teks yang ditulis untuk menyampaikan ajaran Veda dengan lebih mudah. Patah kata, jenis-jenis dosa dan perbuatan yang melanggar kod etika serta cara menebus dosa. Hinduisme juga dipercaya karma, iaitu setiap tindakan ada balasan. Seseorang boleh mencapai kesempurnaan hidup dengan mentaati ibu bapa. Okey, terima kasih Clarissa. So itu sedikit berkenaan dengan ajaran Hindu ataupun agama Hindu. Okey, Hindu ataupun Hinduism ialah falsafah agama yang berasal daripada benua India. Okey, kebanyakan orang India mereka akan menganut fahaman Hinduism ataupun agama Hindu. Okey, agama Hindu ni telah datang seawal kurun ke-15 ataupun kurun ke-14 di Nusantara kerana kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Nusantara seperti kalau kamu belajar sejarah dulu, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya yang terdapat di Lembah Bujang ataupun Candi Borobudur, itu adalah di antara kesan kedatangan agama Hindu di kerajaan-kerajaan awal terdahulu. Tetapi ketika itu masyarakat yang menganuti fahaman Hinduism bukanlah mereka yang berbangsa Tamil ataupun berbangsa India, tetapi mereka yang daripada kalangan penduduk di Kepulauan Jawa ataupun ketika itu mereka menganuti fahaman Hinduism. Okey, so agama Hindu memaparkan evolusi pemikiran manusia daripada satu zaman ke satu zaman yang lain. So agama ini tidak mempunyai pengasas ataupun kitab suci tertentu. Okey, penganut Hindu ini percaya kepada satu Tuhan yang Maha Agung. So mereka percaya bahawa ciri dan bentuk Tuhan tersebut diwakili ataupun dimanifestasikan dalam pelbagai bentuk. Sebab itu orang-orang Hindu ni yang berfahaman agama Hindu, mereka percaya kepada dewa-dewa dan dewi-dewi. So kalau kamu tengok cerita Hindustan kan kalau ada satu scene yang memaparkan kepada kuil Hindu, kan dia ada patung-patung yang mewakili setiap dewa-dewa dan dewi-dewi dalam ajaran mereka. So dengan demikian Tuhan dalam agama Hindu boleh disembah dalam pelbagai bentuk dan cara. So biasanya rumah ibadat bagi ajaran Hindu ini dipanggil kuil. Okay, kuil yang terbesar di Malaysia adalah terletak di Batu Cave di negeri Selangor. Okay, kitab suci agama Hindu yang terbesar, kitab suci agama Hindu ni adalah dipanggil Veda. Okay, Veda. Dia ada 4 kitab utama iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Okay, so kitab-kitab suci ini ditulis dalam bahasa Sanskrit. Okay, siapa-siapa yang boleh baca bahasa Sanskrit, dia boleh baca kitab dalam ajaran Hindu.
Okay, so kitab suci agama Hindu yang terbesar terdiri daripada Veda, Undang-Undang Manu, Mahabharata, Gita, Yoga, Vasistha dan Ramayana. Veda ialah kitab suci yang paling agung, malah dianggap sebagai ensiklopedia agama Hindu. Okay, so apa yang terkandung dalam Rig Veda? Rig Veda ni adalah lirik yang mengandungi 1017 buah nyanyian agama yang digubah oleh penganut di hadapan Tuhan mereka seperti Indra, Agni dan Surya. Itu yang terkandung dalam Rig Veda. Apa yang terkandung dalam Yajur Veda? Yajur Veda mengandungi ayat-ayat prosa yang dibaca oleh pendeta mereka untuk menyerahkan korban. Okey, kandungan Sama Veda adalah lirik nyanyian yang dilakukan oleh penyanyi ketika upacara sembahyang. So, sebab itu kalau kita tengok cerita-cerita Hindustan kan, dia punya dia punya doa-doa sembahyang tu banyak berbentuk lagu-lagu ataupun ayat-ayat prosa yang dinyanyikan oleh pendeta mereka. Okey. Apa yang terkandung dalam Atharva Veda? Atharva Veda mengandungi mantra-mantra sihir dan kuasa gaib. Itu yang terdapat dalam kitab-kitab dalam ajaran Hindu. Okay. So, bagi penganut agama Hindu, mereka percaya kepada doktrin karma. Karma atau apa karma? Apa yang kamu faham dengan karma? Pernah dengar tak perkataan karma, kelas? Boleh tulis dekat ruangan chat. Pernah dengar tak perkataan karma, doktrin karma? Apa itu karma? Kelas boleh tak respon dekat ruangan chat apa itu karma? Apa yang kamu faham tentang karma? Karma itu perkara buruk. Karma itu perkara buruk. Balasan jika berbuat jahat. Okay, Esther kata, apa tu Fu? Seorang YouTuber, karma itu seorang YouTuber, tak ada kaitan dengan YouTuber. Karma is what you give, you get back. Okay. So, doktrin karma yang dipegang oleh agama Hindu ini berkaitan dengan kelahiran semula, ditentukan oleh tindakan individu merangkumi perbuatan dia, pemikiran dia dan pertuturan mereka daripada kehidupan terdahulu untuk menentukan kehidupan yang akan datang. Sebab apa? Sebab dalam ajaran Hindu ni dipercaya kepada kelahiran semula. Okay, so dalam fahaman mereka, bila seseorang itu berbuat baik pada kehidupan yang sekarang, so dia akan dilahirkan semula pada kehidupan akan datang dengan sesuatu yang baik. Okey, merangkumi perbuatan dia, merangkumi pemikiran dia, merangkumi pertuturan dia pada kelahiran yang sebelum ini untuk dia menentukan bagaimana cara kelahiran dia pada masa akan datang. Itu doktrin karma yang dipegang oleh ajaran Hindu. Okey. So, sebagai contoh, sekiranya seseorang melakukan sesuatu perbuatan bukan kerana nafsu dia, kerakusan dia, tapi dia dan sifat-sifat tidak baik, maka individu itu akan mendapat kenikmatan dan kebahagiaan. Okay, jika individu itu melakukan perbuatan kerana nafsu dan sifat yang buruk, maka dirinya akan menerima padah. Padah kenapa? Padah untuk kelahiran seterusnya dia akan dilahirkan dengan sesuatu yang buruk. Okay, so konsep karma ialah setiap perbuatan baik membawa kebaikan dan perbuatan yang jahat akan menerima keburukan. Okay, so doktrin karma ini dia berkaitan dengan konsep kelahiran semula. So, Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawi. Manakala Moksha ialah kitaran ataupun putaran dalam kehidupan serta konsep kelahiran semula yang bertujuan untuk mencapai keselamatan dan kebebasan. Okay. Itu serba sedikit berkenaan dengan ajaran Buddha. Okey. Seterusnya kita pergi kepada question. Okey, Godly baca slide di screen. Godly. Halo, dengar tak Puan? Dengar. Teruskan. Okay, Kristian, kepercayaan kepada Tuhan Jesus Christ berasal daripada perkataan Yunani Kritos, penyelamat. Yang kedua, mencintai Tuhan dengan sepenuh jiwa minda dan menyayangi jiran seperti diri sendiri. Yang ketiga, Alkitab
Injil, Holy Bible sebagai sumber keagamaan dan kerohanian, terkandungnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang keempat, Perjanjian Lama, koleksi kitab-kitab Ibrani yang ditulis sebelum Yesus. Yang kelima, Perjanjian Baru, koleksi tulisan-tulisan agama yang dikumpul pada awal kurun Masihi. Okey, terima kasih Godly. Kita pergi kepada ajaran yang dianuti oleh rakyat Malaysia. Yang seterusnya iaitu agama Kristian. Okey, agama Kristian ni dia dianut oleh majoriti penduduk di Sabah dan Sarawak lah yang merupakan penduduk Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Okey, so kamu mesti lebih arif daripada madam lah berkaitan dengan ajaran agama yang dipegang oleh majoriti yang mengambil nilai masyarakat Malaysia kan. So madam akan terangkan sedikit lah. Okay, so pengasas sebagai ajaran Kristian ialah Jesus Christ, iaitu Jesus dikenali dengan panggilan Al-Masih, iaitu Christ berasal daripada perkataan Yunani iaitu Christos yang bermaksud penyelamat. Okay, nama agama Kristian diambil sebagai sempena nama pengasasnya iaitu Jesus Christ. Kitab suci bagi agama Kristian adalah dipanggil Bible yang mengandungi dua bahagian utama, iaitu yang pertama iaitu Perjanjian Lama dan yang kedua adalah Perjanjian Baru, iaitu Old Testament dan New Testament. Okay. So Perjanjian Lama mewakili era sebelum kelahiran Jesus Christ, iaitu perkara-perkara yang terkandung dalam Perjanjian Lama ialah berkenaan dengan penciptaan alam dan manusia oleh Tuhan, dosa asal manusia, 10 rukun Tuhan, ramalan tentang kelahiran Jesus dan sejarah kehidupan umat Israel. So Perjanjian Baru iaitu New Testament pula merujuk kepada era selepas kelahiran Jesus Christ dan kandungannya adalah berkaitan dengan kelahiran Jesus Christ, penyingkiran dosa manusia, persoalan gereja seperti konsep Tuhan Anak, intelektual Kristian dalam pelbagai bidang seperti sejarah dan falsafah serta ramalan kejadian masa depan. Okey, rumah ibadat bagi penganut Kristian dipanggil apa? Rumah ibadat bagi penganut Kristian, apa nama rumah ibadat bagi penganut Kristian? Gereja. Gereja ataupun church kan. So, kamu kena terangkan dekat madam lah sebab kamu lagi arif kan. So, agama Kristian ni kalau di Malaysia, dia ada berbagai-bagai pecahan, betul tak? Apakah jenis-jenis agama Kristian yang dipegang oleh masyarakat di Malaysia terutamanya? Kristian apa? Kalau kamu sendirilah kan, tulis kat situ. Kamu bukan kepada ajaran Kristian apa? Ada Kristian Orthodox, ada Kristian apa lagi? Seventh-day Adventist. Tulis apa yang ajaran Kristian yang dipegang oleh kamu? Fahaman apa? Tulis kat chat tu. Madam nak tahu sikit. Kamu ni Kristian daripada fahaman apa? Orthodox ke? Kan? Daripada SIB ke? Daripada apa? Methodist ke? Okay, Ashwarya dia adalah Kristian SIB. Gwen daripada Roman Christian. Okay, lagi? Yang lain? Okay, Joel adalah dari Anglican. Joel Jelaming. Okay, yang lain? Nicholas Christian SIB. Okay. SIB tu adalah stand for Sindang Injil Borneo, betul tak? Betul ke? Sidang Injil Borneo. Okay. Kita daripada Roman Catholic. Roman Catholic ni adalah sama ke dengan Orthodox? Satu dulu, Madam pernah baca Orthodox, ada satu lagi apa Apa satu lagi tu? Tidak sama, okay. Christian SDA. SDA apa? SDA? Apa tu SDA?
Oh, 7-day Adventist Nicholas. Betul tak? Okay. Lagi? Lain? Claire, Wilfred, apa tadi? Deborah, Madam. apa? Kamu berpegang pada Christian apa? Methodist. Katolik, Roman Katolik, Apa? Roman Katolik. Oh, Roman Catholic. Okay. Anglican. Okay, Ecclesia, Christian Anglican. Claire, Christian Anglican. Okay, thank you yang bagi respon. So, doktrin paling utama yang dipercayai oleh majoriti penganut Kristian ialah konsep ketuhanan. So, Tuhan yang disembah oleh penganut Kristian adalah berbentuk Trinity. Okay, Trinity. Okay. Apa itu Trinity, kelas? Kamu mesti lebih arif daripada Madam, kan? Apa itu Trinity? Apa itu kepercayaan kepada konsep Trinity? Semua tulis dekat dalam chat tu. Trinity, what is Trinity? Okay, yang siapa boleh respon kat situ? Okay, apa itu Trinity yang dipegang oleh penganut ajaran Kristian? Konsep Trinity. Sebenarnya konsep Trinity ada kaitan sikit dengan konsep adalah konsep sama sedikit dengan ajaran Hindu. Kalau ajaran Hindu ni dia berpegang kepada konsep Trimurti. Okay, Trimurti tu apa dalam ajaran Hindu? Konsep Trimurti adalah dia berpegang kepada 3 dewa, iaitu Dewa Siva, Dewa Brahma dan Dewa Vaishya, Siva dan Brahma. Okay. Kalau Trinity dalam ajaran Kristian dikenali sebagai God of Father, okay, God the Son dan juga God the Holy Spirit. Betul ke tidak? Bapa, Anak dan Roh Kudus. So, Trinity ini membawa masuk satu Tuhan, tetapi dalam kesatuan Tuhan itu dia memiliki 3 pribadi yang kekal dan sama. So, ketiga-tiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang mempunyai kuasa sama rata. Justru itu Kristian dikenali sebagai agama Trinity. Okey. Tuhan Bapa ataupun God the Father, gelaran Tuhan Bapa bukanlah kerana Tuhan itu berkeluarga yang mengandungi isteri, anak, cucu dan sebagainya seperti manusia. Akan tetapi Tuhan digelar Bapa kerana dia merupakan yang asal daripadanya berkembang sesuatu yang lain seperti penciptaan, peraturan, perlindungan, nilai dan sebagainya. Tuhan Anak, God the Son, iaitu Tuhan Anak ialah Jesus Christ. So kebanyakan pengikut percaya bahawa Jesus ialah anak Tuhan yang tunggal. So mereka menganggap Jesus sebagai jelmaan Tuhan, iaitu Tuhan yang mengambil rupa manusia serta mempunyai sifat-sifat manusia. So Jesus meninggal dunia demi menyelamatkan manusia daripada dosa. Seterusnya, Roh Kudus ataupun God the Holy Spirit. Roh Kudus ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin, menolong dan menemaninya dalam kehidupan serta memasuki syurga. Ini adalah dalam kepercayaan bagi ajaran Kristian. So 10 prinsip dalam kitab Bible ni yang Madam nak kumpulan tadi tu masukkan 10 prinsip tadi. Kita boleh tengok dalam next slide ni. 10 rukun ataupun 10 commandments. Kumpulan yang ni boleh masuk 10 commandments ni dalam perjanjian lama iaitu Old Testament. Okay. Terkandung dalam 10 prinsip ini, 10 rukun ini. Yang pertama adalah tidak menyembah Tuhan selain daripadanya. Okay. So pengikut Kristian harus menyembah Tuhan saja. So tidak menyembah berhala dalam apa-apa bentuk pun. Okay. Tidak harus membuat dan menyembah berhala yang tidak menyerupai apa-apa di langit, bumi dan laut. Tidak menyalahgunakan nama Tuhan,
Okay, mengingati hari Sabtu dan menjaga kesuciannya. So hari Sabtu ataupun dikenali sebagai hari Sabat merujuk kepada hari ketujuh, iaitu hari Tuhan berehat daripada kerja penciptaan alam dan manusia. Itu yang dipegang oleh apa yang terkandung dalam 10 rukun tersebut. Berbaiklah dan menghormati ibu bapa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi keterangan palsu, jangan merampas harta benda isteri dan apa saja kemudahan jiran. Ini yang terkandung dalam Old Testament yang harus dipegang oleh penganut bagi ajaran Kristian. Okey. Okey, Perjanjian Baru ataupun New Testament. Okey, dia mengatakan bahawa fokus kepada hidup dan ajaran Yesus sebagai model moral yang harus diteladani, bertindak seperti mencapai hidup bermoral, dasar kasih sayang dalam bentuk keadilan dan keampunan sebagai tonggak utama, konsep Tuhan yang Esa, penyayang, pemurah dan pengampun. Okay, jika mematuhi ajaran agama akan menikmati kesempurnaan di akhirat. Ini yang terkandung dalam New Testament. Okey, seterusnya kita pergi kepada menjelaskan kepelbagaian adat resam dan budaya masyarakat. Okey, so madam nak seorang baca. Gwendolyn Murphy. Boleh tak baca slide di hadapan? Baik, kamu ada problem? Okey, madam nak Nicholas Wan. Baca Nicholas Wan. Melayu. Okay. Melayu. Dipengaruhi oleh budaya Hindu yang disesuaikan dengan unsur Islam. Fokus kepada 3 aspek utama kehidupan, yaitu kelahiran, perkahwinan, dan kematian. Adat kelahiran. Yang pertama, adat melenggang. Dengan sulung berusia 7 bulan oleh bidan, tujuan untuk buang geruh, kecelakaan dan betulkan kedudukan bayi. Adat ini bertentangan dengan hukum Islam dan dikira sebagai khurafat. Yang kedua, adat berpantang. Selama 44 hari selepas bersalin, pantang larang makan udang, kerang, ketam yang boleh disebabkan gatal atau lakukan kerja yang banyak bergerak. Yang ketiga, adat bertungku. Dipercayai dapat membantu perut wanita bersalin kembali normal. Okey, terima kasih Nicholas Wan. Okey, kita pergi kepada adat resam kebudayaan bagi masyarakat Malaysia. So, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. So, setiap kaum ni mempunyai adat resam dan kebudayaan masing-masing yang boleh diamalkan dengan aman dan damai. So, adat ni secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan ataupun cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku, kepercayaan dan sebagainya. So, adat itu adalah apa? Adat itu adalah aturan ataupun cara hidup yang merangkumi segala tingkah laku dan kepercayaan bagi kaum tersebut. Okey, so ianya menjadi satu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun. So adat ini diamalkan secara turun-temurun daripada moyang kepada anak, okey, dan kepada cucu dan sebagainya. So peraturan ini telah menjadi satu kebiasaan dan tabiat manusia semula jadi serta kemestian yang diikuti daripada satu generasi ke generasi yang lain bagi mengekalkan tradisi kaum tersebut. So adat ialah peraturan yang sudah lama diamalkan yang merangkumi seluruh aspek kehidupan seperti adat kelahiran yang diamalkan, adat perkahwinan, adat kematian dan sebagainya. So adat ini adat di Malaysia ini ada terbahagi kepada mengikut kepada kaum masing-masing. So kaum Melayu ada adat dia, kaum Cina ada adat dia, kaum India ada adat dia dan kaum-kaum yang lain. So kita pergi kepada orang Melayu. Okay. So kepentingan adat bagi masyarakat Melayu ini tergambar yang kita boleh tergambar dalam peribahasa Melayu. Ada satu peribahasa yang sangat-sangat mengagungkan adat. Okey, kalau kamu pernah dengar, nama peribahasa ini adalah biar mati anak, jangan mati adat. Pernah dengar tak peribahasa ni? Biar mati anak, jangan mati adat.
Kan? So ia sinonim dengan masyarakat Melayu. Maksudnya adalah orang yang kuat berpegang kepada adat dan adat tersebut tidak boleh dilanggar. Okey, masyarakat Melayu berpegang teguh dan masih mengamalkan adat istiadat lama berdasarkan pada pengajaran turun-temurun nenek moyang yang terdahulu. So, tingkah laku dan kepercayaan dalam adat resam masyarakat Melayu dipengaruhi oleh budaya luar yang disesuaikan mengikut kepada unsur-unsur Islam yang dibenarkan oleh syariat Islam. So, dalam masyarakat Melayu, dia ada adat kelahiran, contohnya adat melenggang perut. Dilakukan ketika kandungan berusia 7 bulan oleh bidan. Okey. Seterusnya adat berpantang. Kalau orang Melayu, lepas dia melahirkan anak, dia akan berpantang. Biasanya dia akan berpantang selama 40 hari. Okey, tidak boleh makan makanan tertentu, tidak boleh keluar daripada rumah dan sebagainya. Okey, berurut dan sebagainya. Itu adalah adat berpantang bagi masyarakat Melayu. Seterusnya adalah adat bertungku. Okey, adat bertungku ini biasanya dilakukan kepada wanita yang baru melahirkan anak untuk membantu wanita tersebut mengembalikan kepada shape yang asal. Macam itulah. Okey, bagi masyarakat Melayu. Okey. Adalah adat perkahwinan. So dalam adat perkahwinan bagi masyarakat Melayu dia ada beberapa step. Yang pertama adalah dia akan mula merisik. Okay. So merisik ni apa tujuan dia? Merisik ni adalah untuk memastikan bahawa pengantin lelaki tersebut, pengantin perempuan tersebut bukanlah seorang yang telah berpunya, telah berkahwin dan sebagainya. Itu kepentingan kepada adat merisik. Seterusnya adalah adat meminang. So setelah bersetuju, so pihak lelaki akan menetapkan tarikh, masa dan hari yang sesuai untuk bertunang. So dia akan membelanjakan perkahwinan dalam tempoh bertunang dan hal-hal yang lain. Seterusnya akad nikah. So akad nikah ni lakukan satu perjanjian seperti wang belanja, mas kahwin dan barang hantaran. Okey, kemuncak kepada perkahwinan tersebut. So majlis perkahwinan, okay, kalau kamu pernah nampak majlis perkahwinan selebriti di kaca TV dan sebagainya, so itu adalah majlis perkahwinan biasa mengikut kepada adat masyarakat Melayu. So dalam masyarakat Melayu juga ada satu adat dipanggil adat menyambut tetamu. Adat menyambut menantu. Okey, yang mana pengantin perempuan akan pergi kepada rumah pengantin lelaki dan mengadakan kenduri sedikit di rumah pihak lelaki. Okey. Itu adalah adat menyambut menantu ataupun dipanggil dalam masyarakat Melayu bertandang. Okey, majlis bertandang. So dalam masyarakat Melayu juga ada adat kematian. So adat kematian bagi masyarakat Melayu, so sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia, telah disahkan meninggal dunia oleh pegawai kesihatan ataupun hospital ataupun doktor, so tersebut akan diletakkan di tengah-tengah rumah dan badannya akan ditutup oleh kain daripada atas hingga ke kaki. So kaki hadapan menghadap kepada arah kiblat dan tangannya akan diletakkan di bahagian dada. Kedua-dua tangannya akan diletakkan di bahagian dada. So orang yang menziarahi si mati tersebut akan baca Quran dan tidak dibenarkan jamuan bagi menghormati jenazah. Okey? Ni berlainan kalau kamu tengok pernah tengok cerita drama Korea kan. So bila dia menziarahi orang meninggal, dia ada keduri-keduri kan. Tapi kalau masyarakat Melayu tidak boleh ada jamuan bagi menghormati jenazah. So yang kedua adalah memandikan mayat. Okey, dimandikan oleh tukang mayat. Tukang mandi mayat itu juga mengikut kepada jantina mayat tersebut. Jika mayat tersebut adalah seorang lelaki, so tukang mandi mayat adalah orang lelaki. Jika yang mayat tersebut adalah orang perempuan, so tukang mandi mayat adalah orang perempuan. Okey, memandikan mayat dengan cara tertib, cermat dan sopan. Seterusnya mayat tersebut akan dikafankan menggunakan kain berwarna putih. Okey, akan disembayangkan dan dikebumikan. Dan itu adalah step-step bagi adat kematian bagi masyarakat Melayu. Okey. Adat resam ataupun pantang larang bagi masyarakat Cina. Okey, Madam nak Mary, baca Mary. Okey, Cina. Cina, adat resam dan pantang larang yang unik.
Oleh kerana hidup seharian banyak dipengaruhi kepersekitan sekeliling, banyak bergantung kepada nasib. Ada kelahiran, waktu mengandung, dikawal ketat tingkah laku oleh ibu mertua dan sangat mementingkan anak lelaki kan keturunan dengan pewarisan tanpa nenek moyang. Mereka suka lihat bentuk perut kerana ikut adat perut bulat anak perempuan dan perut hitam anak lelaki. Berpantang, selepas kelahiran selama 40 hari, wanita tidak boleh mandi sejuk, pusat bayi diikat dan perut dililit kain, dibimbangi masuk angin. Masakan pedas dan panas untuk keluarkan angin dan kembalikan tenaga. Kenduri, capai usia sebulan, kuih bentuk bulat warna merah dan kuning diberi kepada saudara mara sebagai balasan hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu. Pantang larang, tidak dibenar memaku khawatir bayi jadi cacat. Rangkul binatang, takut badi. Dilarang namakan bayi sebelum lahir, takut kecewa. Dilarang gosok perut selalu takut bayi jadi Okay, thank you Mary. So ini adalah adat resam bagi masyarakat Cina. Pantang larang dia, kepercayaan dia bagi masyarakat Cina berbeza dengan masyarakat bagi kaum Melayu tadi. So oleh kerana kehidupan seharian banyak dipengaruhi persekitaran dan alam sekeliling, maka banyak bergantung kepada nasib. Okay, so untuk adat kelahiran bagi masyarakat Cina, waktu mengandung, dia sangat dikawal ketat oleh ibu mertua dia dan sangat mementingkan kepada anak lelaki. Okay, biasanya lah anak pertama mesti anak lelaki kerana boleh melanjutkan keturunan dengan pewarisan nama nenek moyang. Ada orang yang sangat mengekalkan kepada adat, tapi ada setengah family yang tidak kisahlah kalau anak pertama itu bukan anak lelaki. Ia ikut kepada depends kepada setiap family masing-masing. Okay, ketika ini mereka lebih suka melihat bentuk perut kerana ikut adat, perut bulat adalah anak perempuan dan perut berbentuk tajam adalah anak lelaki. Itu seperti apa yang dipahami oleh masyarakat Cina. Seterusnya adat berpantang. So selepas kelahiran selama 40 hari, sama juga seperti adat bagi masyarakat Melayu, 40 hari juga berpantang. Wanita tidak boleh mandi sejuk, pusat bayi diikat dan perut dililit kain, dibimbangi masuk angin. Okey, makan makanan pedas dan panas untuk mengeluarkan angin dan untuk mengembalikan tenaga. Okey. Kenduri. Okey, ketika bayi mencapai usia sebulan, kuih bentuk bulat warna merah dan kuning diberi kepada saudara mara sebagai balasan hadiah berupa pakaian bayi dan pati ayam untuk ibu. Okey, so dari segi penjagaan makanan, wanita hamil dilarang memakan nanas dan mangga kerana dikuatiri akan menyebabkan keguguran. Okey, ini adalah adat yang dipegang oleh masyarakat Cina. Selain itu, mereka tidak digalakkan untuk memakan makanan dalam kuantiti yang banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi terlalu besar dalam kandungan. So untuk mengetahui jantina bayi dalam kandungan, masyarakat Cina melihat bentuk perut tadilah, bentuk perut wanita. Kalau bentuk perut itu adalah berbentuk bulat, so bayi yang dikandung adalah bayi perempuan. Sebaliknya jika perut wanita hamil itu berbentuk bujur, maka bayi dalam kandungannya adalah bayi lelaki. Okey, untuk kenduri, kebiasaannya mereka akan membuat kenduri apabila bayi tersebut mencapai umur sebulan. So kuih khas yang akan dibuat adalah berbentuk bulat, berwarna merah dan berintikan kacang serta telur dan akan diberikan kepada saudara mara terdekat mereka. So mereka yang mendapat kuih tersebut akan membalasnya dengan membawa hadiah untuk ibu yang sedang berpantang seperti pakaian kepada bayi, pati ayam dan ampau. Okey. So mencukur rambut bayi. So masyarakat Cina juga mengamalkan adat bercukur. Bagi mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan bahawa rambut bayi ini adalah rambut yang sementara. So rambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur. Okey, rambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur supaya rambut baru akan tumbuh. So adat memberikan nama. Okey, dalam masyarakat Cina terdapat 3 perkataan. Nama yang baik perlu mengambil kira maksud unsur yin dan yang.
Okey, serta pengiraan mengikut tarikh dan masa lahir. So, masyarakat Cina ni percaya bahawa kegagalan memberikan nama yang baik akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan bayi pada hari kelak. Sama ada ditimpa kecelakaan ataupun beroleh kebahagiaan. Betul, dalamnya ada Cina juga kan? Fu, betul tak Fu? Apa yang Madam bagi tahu ni, adakah sama dengan kepercayaan ataupun pantang larang bagi masyarakat, bagi apa, keluarga kamu? Sikit sama. Sik sama. Apa yang sik samanya? Ada sedikit sama tapi ada sedikit tak sama. Apa yang, Ada banyak lagi. okey, apa yang sama, apa yang tidak sama tu? Contohnya. Gosok peluk. Ha? Tapi yang ada lagi bah. Ada yang tidak membaiki itu rumah. Oh, tidak boleh membaiki rumah. Kenapa? Kenapa tidak boleh membaiki rumah? Kalau membaiki rumah, mungkin bayi dia jalan kan atau kematian. Oh, okey. Okey. Yang ini saya tahulah. So kalau memberikan nama tu mesti memberikan nama yang baik kan? Yang ada unsur-unsur yin dan yang. Betul ke macam tu? Okey. Tengok orang tua lah. Saya pun tak faham ni. Tengok orang mungkin yang ikut orang tua punya. Oh, kalau orang dia ikut kepada family je lah kan. Kalau family dia sangat-sangat apa tu, percaya atau kepada adat, so dia akan buatlah benda-benda macam tu kan. Iya. Okey. Okey, ada satu isu yang kamu pernah dengar lah, kes-kes baru-baru ini. Ada sepasang satu family ni yang baru melahirkan anak. Okey, kes dia adalah anak dia terkena penyakit kuning sewaktu dia bersalin. Okey, sewaktu dia berpantang kan. Dia jemur anak dia dalam, nanti macam dia nak apa tu, dia jemur anak dia dekat bawah matahari. Bukan bawah matahari lah, at least dia macam jemur anak dia untuk sebab nak kurangkan pantang tu. So dia kenakan cahaya matahari sedikit lah. Okey, tetapi apa yang jadi adalah tangan bayi itu dimakan oleh anjing belaan keluarga tersebut dan menyebabkan bayi itu sekarang ni dalam keadaan kritikal kan. So kadang-kadang ada setengah adat ataupun kepercayaan ini, macam mana nak cakap, tidak, macam ada yang tidak relevan kan, ada yang tidak relevan yang mengikut kepada perubahan semasa kan. Kadang-kadang ada adat yang boleh membawa keburukan, yang boleh bawa banyak masalah di kemudian hari. So ambil adat yang hanya membawa kebaikan. Kadang-kadang kita kena kalau macam Madam sendiri lah, Madam hanya mengikut adat Melayu tu, mengikut kepada yang membawa kepada kebaikan saja kan. Kadang-kadang kalau ada setengah adat yang membawa kepada kemudaratan sendiri, yang itu tak bagus lah kan, macam membawa kepada kesusahan kan. Okay, seterusnya kalau macam adat perkahwinan bagi masyarakat Cina, dia juga ada adat-adat yang bertunang. Adakah bertunang? Fu, adakah bertunang dalam adat masyarakat Cina, Bu? Fu? Ada juga? Ada. Oh, ada. Macam masyarakat Melayu jugalah. So, berdasarkan kalender Cina sesuai dengan bintang kelahiran. Okey, kedua pasangan berpandu kepada buku Tong Su, bertukar cincin di jari manis kiri pasangan. Hantaran dan mas kahwin diberi semasa upacara bertukar cincin dalam bentuk cincin emas, persalinan, pakaian, kain dan wang tunai. So dalam bagi masyarakat Melayu, sinonim dengan agama Islam, yang boleh memakai emas ni, kalau dalam masyarakat Melayu saya cakap dengan kamu semua, dalam masyarakat Melayu yang boleh memakai emas hanyalah orang perempuan sahaja. Kalau dalam masyarakat Melayu, lelaki tidak boleh memakai emas. Biasanya kita akan menghadiahkan lelaki itu cincin, bukan cincin emas lah. Bukan cincin emas, mungkin emas yang berwarna putih, bukan emas yang berwarna macam cincin berlian ke apa ke, tapi memang dia tak boleh pakai cincin emas. Okey, itu dari bagi adat kaum Melayu lah.
Okay, sama juga majlis perkahwinan dan jamuan makan. So, adat semasa kematian, keluarga, saudara dan sahabat dikenaki menangis tetapi si mati dan dilakukan secara kuat. Dilakukan secara si mati diletakkan di ruang tamu sehingga diusung ke jirat. Tangisan diiringi dengan kata pujian untuk si mati. Memandikan mayat. Mayat dibersih dan dimandi, kemudian disapu minyak wangi dan disorek bertujuan mengharumkan si mati, terutama di akhirat. Diberi pakaian cantik. Perkebunian dimasuk ke liang lahat yang digali besar supaya dapat dimasuk berbagai harta milik si mati. Kawasan jirat mesti strategik sebagai lambang kebahagiaan seperti kawasan tanah tinggi dan berhampiran jalan raya. Jirat dihias cantik sebagai lambang kemewahan selepas mati seperti ketika hidup. Okey. So, selepas kematian, keluarga akan menjalani adat berkabung. Baju hitam dipakai beberapa hari sehingga tamat hari berkabung. So, isteri ataupun suami berkabung lebih lama daripada ahli keluarga yang lain. So, ini adalah adat kematian bagi masyarakat Cina. So, seterusnya adalah baca Esther. Esther baca bagi masyarakat India. Masyarakat India, adat kelahiran. Semasa mengandung, adat Valai Kapu ketika kandungan 7 bulan hingga 9 bulan. Wanita diberi gelang baru diperbuat dari kaca, panca logam atau emas. Upacara diadakan di rumah suami atau ibu bapa ikut hari dan masa yang baik dalam kalender India. Selepas kelahiran anak, gelang tersebut dileburkan dan dibuat hiasan bayi untuk dipakai pada hari pemberian nama. Yang kedua, semasa kelahiran. Suami bisikkan Gayatri Madidram, sejenis Manlera, Tuhan Hindu, ke telinga bayi sebelum tali pusat dipotong. Kemudian ia dicatat bagi tentukan bintang bayi ikut almanak Hindu. Bintang tentukan mental, fizikal dan rohani bayi hingga dewasa. Bayi disapu madu dicampur minyak sapi pada lidah. Minyak savinai dibuat dari bijan, tegar dan mambu. Juga kadangkala digunakan untuk beri kecantikan dan hindar penyakit. Yang ketiga, selepas kelahiran. Bawa bayi pulang rumah pada hari ganjil, mandi selepas bersalin guna herba dan dedaun didihan bersama air. Rambut ibu dikering dengan asap kemenyan elak sakit kepala, selsema dan segarkan tubuh. Bayi mandi di sebelah petang. Dodoi bayi dimulai ucapan atau cerita nasihat supaya jadi orang berguna. Beri nama bayi pada hari ke-16 dengan memasukkan bayi dalam buayan dan nama dipilih berdasarkan almanak Hindu dengan ikut tarikh kelahiran bayi. Okay, thank you Esther. Okay, so bagi masyarakat India, adat resam yang dipegang oleh masyarakat India. So, masyarakat India ni merupakan antara etnik yang ketiga terbesar di Malaysia selepas masyarakat Melayu dan Cina. So, India merupakan salah satu kaum yang turut menyumbang ke arah pembentukan masyarakat berbidang kaum di negara ini, dan masyarakat ini juga kaya dengan ciri-ciri kebudayaan dan adat. So, kita tengok kepada adat pertama iaitu adat kelahiran. Okay, semasa mengandung, adat ini dinamakan adat Valai Kapu, iaitu ketika kandungan hingga 9 bulan, wanita diberi gelang baru dibuat daripada kaca, panca logam ataupun emas. So, upacara diadakan di rumah suami ataupun ibu bapa mengikut hari dan masa yang baik dalam kalender India. Okay, selepas kelahiran anak, gelang tersebut dileburkan dan dibuat hiasan bayi untuk dipakai semasa hari pemberian nama. So, semasa kelahiran, suami akan membisikkan Gayatri Matiram, sejenis mantra Tuhan Hindu, sebelum tali pusat dipotong.
So selepas kelahiran, bayi akan dibawa pulang pada hari yang ganjil, akan dimandikan menggunakan herba dan daun. Okey, rambut ibu dikering dan diasap ke minyak untuk mengelakkan sakit. Okey. So nama bayi akan dipilih berdasarkan kepada almanak Hindu dengan ikut tarikh kelahiran bayi. Adat perkahwinan sama juga adat merisik, tapi yang berlainannya masyarakat yang lain. Okey, adat Hindu ni, adat masyarakat India ni dia melihat kepada etnik, subetnik, kasta dan agama, malahan status ekonomi, sosial dan umur, tahap pendidikan, pekerjaan, etika, moral, paras rupa dan latar belakang keluarga. Dan ini adalah dilakukan oleh orang tengah yang dipilih oleh keluarga masing-masing. So setelah melihat bakal isteri, setelah merisik, wakil pihak lelaki akan membawa bakal pengantin lelaki ke rumah perempuan dalam jumlah yang ganjil dengan membawa buah-buahan seperti kelapa, sirih pinang dan cendana, buah-buahan, sebagai tanda niat yang baik untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. So semasa upacara perkahwinan akan dimulakan dengan upacara memberi hadiah. So pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum perkahwinan. Okay, upacara dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia dan menabur 9 jenis pijirin selepas upacara sarung cincin. So pengantin lelaki menggantung tali yang dibuat daripada benang, disapu kunyit dan ujung diikat segatal kunyit pada pengantin perempuan hingga paras dada. So upacara selepas kahwin. Pengantin perempuan ke rumah pengantin lelaki sebagai tanda hormat suami. Kemudian pengantin lelaki ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari. So ayam disembelih pada hari ketiga sebagai tanda tamatnya upacara perkahwinan. Okey. Ini adalah adat kematian bagi masyarakat India. Kepala menghadap ke selatan dan sebuah lampu minyak dinyalakan. Sebiji kelapa terbelah 2 dan sirih pinang diletak berhampiran si mati. So kemenyan dan kapur barus diasap sebagai simbol ketenangan si mati. Okey, so memandikan mayat, upacara menanggalkan tali, perkebumian dan selepas perkebumian. Okay, bagi masyarakat pribumi di Sarawak dan Sabah iaitu Iban, Bidayuh, Melanau, ada banyak yang ada 13 suku di Sabah dan Sarawak. Okay. Elvin, baca Elvin. Baca Elvin. Ada ke Elvin? Elvin dah tak ada dah. Adakah kamu semua masih lagi wujud di belakang skrin ini? Masih. Masih. Elvin tak ada. Diana N. Baca Diana N. Iban, usia pengantin lelaki perlu melebihi 22 tahun. Kerana dalam usia sebegini, pihak lelaki telah bersedia untuk berkahwin. Bagi Teruskan. usia Iban ialah perkahwinan dan melanggar mana-mana bayar denda untuk mengelak pasangan suami isteri di bawah usaha. Anggota keluarga usaha anak mereka dalam tahun ini. Kami akan rumah ujian anak mereka secara mungkin
dengan harapan menantu dapat membantu keluarga membuat kerja-kerja tertentu. Okey, terima kasih. So Iban, ni kamu lebih arif daripada Madam sebab ada setengah kamu yang berbangsa Iban. Okey. So ni adalah di antara dia punya adat-adat perkahwinan bagi masyarakat Iban lah. Okey, perkahwinan yang sempurna bagi masyarakat Iban ialah perkahwinan yang mematuhi kehendak adat. Pihak yang melanggar mana-mana adat perkahwinan dikehendaki membayar denda untuk mengelakkan pasangan suami isteri ditimpa kesusahan. Okey, bagi perkahwinan Nanyaan Indu, betul ke sebutan dia? Tuh. Nanya Indu. Nanya Indu Nanya iaitu itu. adat merisik. Okey, Ya. dibuat dalam ketiga keadaan lelaki telah nganyap pada perempuan itu. Apa maksud dia? Seorang boleh tak tolong explain pada madam apa maksudnya lelaki telah ngayap? What is ngayap? Ngayap tuh macam laki itu sudah berjumpa dengan perempuan tuh. Sudah apa? Tanpa diketahui bapak lah. Oh, maksudnya dia pergi rumah orang tu maksudnya. Pergi bilik perempuan tuh. Oh, tanpa diketahui oleh family macam tu. Bagi tahu yang macam dia suka perempuan tu, lepas tu kalau perempuan tu setuju, dia keluar lah. Tapi tak boleh, itulah bapak dia tak boleh tahu. Oh, macam tu. Habis kalau bapak dia tahu, dia tak jadi ngayap lah maksudnya. Tak jadi. Habis saja. Habis cerita madam makan setap. Okey, ngayap tu adalah bahasa Iban ke? Maksudnya ngayap tu. Ngayap tu bahasa Iban lah. Dalam Iban. Oh, okey. Hasil perjodohan kedua orang tua pengantin, pilihan secara rawat oleh orang tua pengantin, perkahwinan biasanya ditentukan oleh pengantin lelaki. Sekiranya seorang teruna telah berkenan kepada seorang gadis, ibu bapanya atau wakil akan bertandang ke rumah gadis untuk merisik. Adakah adat ini masih lagi diamalkan oleh masyarakat Iban ya? Masih yang ngayap tuh tidak lagi. Oh, dia ngayap tu tidak lagi Yalah, menakutkan betul tiba-tiba. I can't imagine. Dia punya apa tu? Keadaan tu bagaimana. Okay. Okay, so seterusnya adalah adat perkahwinan Ngambi Indu. Betul ke? Pronounce ni Ngambi Indu. Okay, Ngambi. Okey, pihak lelaki pergi ke rumah pihak perempuan untuk menjemput perempuan ke rumah untuk bertunang. Perlulah berpakaian kemas dan perlu mandi dahulu sebelum naik ke rumah pengantin perempuan untuk menolak bala. Pihak lelaki perlu memukul gendang dan tawak dengan kuat untuk mengelakkan burung-burung jahat, hantu hutan dan hantu keranggas mendengar mereka merisik. Okey. Rombongan pihak lelaki biasanya tidak kurang daripada 5 orang dan paling ramai 20 orang yang terdiri daripada orang-orang tua. So, pada masa itu, syarat-syarat perkahwinan akan ditentukan termasuklah berian atau mas kahwin serta lain-lain yang berkaitan. Setelah mencapai kata sepakat, ayah pihak lelaki menanggalkan lapid. Apa itu lapid? Kelas? Kain ke? Lapid tu apa? Adakah lapid itu sejenis kain? Joel? Tak tahu? Ya. Sejenis kain. Okey. Atau ikat pinggang merah atau sebilah pedang sebagai tanda pertunangan. Okey. Perkahwinan. Melah pinang. So, kedua-dua pihak akan berbincang dan menetapkan tarikh sebelum perkahwinan. So, sebelum bermula keadaan masih senyap, wakil kedua pihak akan berbincang mengenai tarikh perkahwinan dan mereka wajib air tuak sebelum mula berbincang. Adakah masih lagi mengekalkan adat ini sampai sekarang? Di tempat kamu? Siapa yang Iban kat sini?
adakah adat ini masih lagi dipegang, diteruskan kelas? Dia ikut tempat, Puan. Dia ikut tempat. Benar toh, madamnya depend. Ada yang masih ikut, ada yang tidak. Oh, ada yang masih ikut, ada yang tidak. Oh, Ya, madam. pantun berirama iban Okey, bertusut penentuan tarikh dibuat oleh tuan rumah untuk mengetahui sejauh mana perbincangan semasa bertunang. So, sekiranya pengantin ada hubungan kekeluargaan, tidak akan dikenakan kepada mereka dan selepas itu barulah ibu bapa pengantin meminta berian. Berian ni apa? Berian. Is it mas kahwin ataupun hantaran? Ya, Pak. Oh, okey. So, selepas mencapai persetujuan, penentuan tarikh perkahwinan akan dibuat. Proses membelah pinang dibuat sebagai simbolik pertunangan. So, mulai saat itu, perempuan itu tidak boleh lagi menerima kunjungan teruna lain selain tunangnya. Okey. So, di tempat nak tanya, ada ke perempuan yang berkahwin seawal usia 14 tahun, 15 tahun? Adakah? Maksudnya dia tidak belah. Adakah? Tempat saya tak ada, madam. Oh, tempat kamu tak ada. Yang lain-lain? Adakah? Ada ke 14-15 tahun yang dah berkahwin? Ada ke yang pernah kamu dengar, pernah kamu mengetahui? Ada ke? Tak ada. Sekarang tak adalah kan? Semuanya pergi sekolah dulu. Kebiasaannya selepas sekolah baru berkahwin Kadang-kadang madam tengok, madam tengok ada family tu yang macam muda sangat muka dia, nampak muda kan. Nampak macam baru lepas sekolah ke dah berkahwin rasanya kan. So, ni kamu boleh baca sendiri lah, tapi kamu lebih tahu. So, kita terus kepada adat kelahiran. So, wanita iban akan bantang selama 30 hari selepas anak. So, ibu akan diberi makan nasi dan ikan salai ataupun ikan kering yang kadang-kadangnya dicampur dengan pucuk paku dan buah pulur. Semua makanan tersebut perlu dicampur dengan halia ataupun air rebusan halia supaya dapat memanaskan. Okey. Berdiam ataupun bersalai. Adat menamakan bayi. Adat mandi sungai, adat berkhatan. Okay, adat kematian. Okey. Okey, kita berhenti setakat ni sajalah dulu Nanti kita akan sambung lagi cara miring pada kelas yang seterusnya. Okey. So untuk itu, untuk kumpulan yang belum lagi upload slide di GC, okay, jangan lupa untuk upload slide pembentangan kamu di GC untuk semakan madam. Okay, sekiranya kamu nak madam semak, kamu perlulah upload di GC selewatnya pada hari Jumaat jam 5 petang. Okay, 2 kumpulan madam dah semak, ada lagi 4 kumpulan yang belum lagi madam semak. Okay, so ada apa soalan tak setakat ni kelas? Ada apa soalan sebelum kita dismiss? Okay, pada minggu hadapan, tak ada pada minggu hadapan pada 22 September kita akan buat penilaian untuk pembentangan kedua. Okay, so oleh yang demikian bagi kumpulan yang belum lagi menghantar slide untuk semakan, sila upload slide tersebut di Google Classroom.
Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kerana kerjasama untuk masuk dalam Webex Madam. Madam rasa kedatangan hari ini tak penuh sebab hanya ada 23 orang sahaja. So ada 5 orang lagi tak datang. Tak tahulah ke mana kan. Madam. Ya, good. Silakan untuk slide sampai Jumaat ni kan? Sampai Jumaat. Kamu harus upload di GC pada selewatnya pada hari Jumaat ini pada jam 5 petang. Tadi kan kami punya dah tu tapi kami nak tambah lagi poin-poin. Lepas tu kalau Madam semak lagi boleh kan? Boleh. okey. Kalau ada yang nak tambah poin lagi, nanti kamu tambah dan kamu upload saja di Google Classroom. So Madam akan bagi bagi feedback di Google Classroom di bahagian komen nanti. Okay, ada lagi tak? Okey. Tak ada? Okay, kalau tak ada kita tangguhkan kelas. Setakat ini kita akan jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Anda boleh keluar daripada Webex. Thank you. Okay, jangan lupa siapa yang belum lagi tulis nama, sudah tulis nama sebelum keluar di ruangan chat. Thank you, Madam. Okay, alright. Okay. Bye. Okay, Thank you, Madam. alright.